Didik TV KPM. Baiklah, Aiman dan juga adik-adik calon SPM 2021, pada kali ini kita akan kongsikan contoh dan bentuk soalan khusus untuk bidang Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam slide yang dipaparkan ini, cuba perhatikan, terdapat 3 soalan yang selalu ditanya. Ya. Iaitu yang pertama, nyatakan maksud kalimah bergaris, jelaskan asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat, dan yang ketiga, terangkan pengajaran ayat atau hadis. Oleh kerana ini ialah bidang Al-Quran dan hadis, jadi ketiga-tiga soalan ini sering ditanya untuk khusus kepada bidang ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh soalan untuk bidang Al-Quran. Selalunya soalan akan dimulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ayat yang akan ditanya. Contohnya di sini surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5 dan ada frasa ataupun kalimah yang bergaris. Pastikan murid-murid membaca betul-betul ya, membaca dengan teliti kenyataan soalan ini. Ayat di atas menjelaskan tentang ciri mukmin berjaya. Murid-murid boleh gariskan ya, ciri mukmin berjaya ni sebagai satu fokus ya, supaya kita fokus dengan kehendak soalan ataupun apa soalan ni cerita tentang apa, iaitu ciri mukmin berjaya. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan maksud kalimah bergaris. Jadi, murid-murid kena perhatikanlah ya, mana kalimah yang bergaris. Kalau kita lihat di sini ayat yang berbunyi wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi bagaimana cara murid nak menulis jawapannya? Okey, yang pertama pastikan anda menulis nombor soalan 1A1 ya. Maksud kalimah bergaris ialah orang yang menjauhi perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia ni kena ingatkan ya. Jadi di sini Ustazah kongsikan cara untuk kita bersedia. Nota yang boleh calon-calon SPM gunakan sebagai persediaan untuk mengingat kalimah-kalimah. Ya. Jadi murid-murid kena rajin sikit menulis. Selepas tulis nota ni, tampalkan dekat mana-mana tempat yang kita sering tengok, yang kita selalu tengok. Ya. Contohnya, murid-murid boleh buat begini. Dimulakan dengan 7 dosa besar, senaraikan asyirku billah wassihru ya. Seterusnya, kemudian letakkan terjemahannya, apakah maksudnya, apakah contoh untuk syirik, contoh untuk sihir, kesan dan juga pengajaran. Ya. Ini contoh nota yang murid-murid boleh bersedia untuk menjawab soalan maksud kalimah yang bergaris bagi bidang Al-Quran dan juga hadis. Baiklah. Seterusnya, kita lihat pula bentuk-bentuk soalan yang lain. Contohnya, seperti yang saya sebut tadi, murid-murid perlu perhatikan kenyataan yang di atas ni. Ya. Ayat di atas menjelaskan tentang sunnatullah. Sekiranya murid-murid tidak mahir ataupun belum menguasai lagi apakah dia surah Ali Imran, iaitu surah ketiga ayat 137 hingga 139 bercerita ataupun tajuk tentang apa, clue ataupun kata kunci telah diberikan dalam soalan itu sendiri. Okey, jadi ayat ini ataupun soalan ini berhubung dengan sunnatullah. Berdasarkan ayat di atas, jelaskan asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat 139 surah Al-Imran. Itu soalan yang pertama. Soalan kedua, jelaskan 2 kesan memahami sunnatullah. Dan soalan ketiga, terangkan pengajaran ayat di atas. Ya. Okey, bagaimana murid-murid boleh menulis jawapannya? Ini contoh jawapannya. Okey, yang pertama, pastikan menulis nombor dengan betul. Biasakan kita menulis kepala soalan. Ustazah gunakan istilah kepala ataupun tajuk ataupun fokus soalan. Kenapa kita perlu menulis kepala soalan ataupun tajuk kepada soalan ni? Supaya minda kita fokus kepada soalan yang hendak ditanya. Okey, contoh. Sebab turun ayat 139 surah Ali Imran. Okey ya. Kalau dalam buku ayatnya agak panjang, murid boleh membuat satu rumusan, tetapi yang penting mesti disudahi dengan
lalu turunlah ayat ini. Okey, Ustazah bacakan. Menurut Ibnu Abbas, ketika para sahabat Nabi mengalami kekalahan dalam perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa memohon pertolongan Allah, lalu turunlah ayat ini. Itu cara kita menjawab asbabun nuzul, ya. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, jelaskan dua kelebihan memahami sunnatullah. Kehendak jawapannya ialah ayat lengkap. Cuba kita lihat. Biasakan untuk soalan yang memerlukan kuantiti jawapan 2, 1, 3, 4, murid-murid calon-calon SPM perlulah menjawab dalam bentuk poin. Begini, ya, dalam bentuk poin supaya memudahkan untuk disemak. Poin yang pertama ataupun isi yang pertama, meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan adalah mengikut ketetapan dan kehendak Allah, ya. Poin yang kedua, merancang strategi dengan teliti untuk mencapai kejayaan. Okey? Kalau kita rasa jawapan kita tak pasti yang nombor 1, Ustazah nasihatkan calon-calon jangan padam. Jangan padam. Kenapa, Aiman? Mungkin jawapan tu boleh jadi betul. Ya, jadi apa yang kita perlu buat? Kita tambah. Betul. Sebab pemeriksa akan tanda yang betul. Okey, ingat ya murid-murid? Jangan padam. Kalau kita rasa tak yakin, tambah. Tapi jangan terlebih masa pula. Sebab kita kena jaga masa kita. Okey, seterusnya pengajaran. Okey, beri perhatian. Pengajaran ayat atau pengajaran hadis mesti dijawab mengikut formatnya. Okey, formatnya ialah P, I, kemudian H. Calon-calon tahu tak apa dia? P, I, H. P ialah pendahuluan. Untuk menjawab soalan pengajaran, sama ada pengajaran ayat ataupun hadis, murid-murid perlulah memulakan dengan pendahuluan. Pendahuluannya ialah kita hendaklah. Dia mesti mula dengan kita hendaklah. Kemudian ada isi. Isinya apa? Meyakini bahawa Allah mengatur kehidupan manusia. Itu isi. Kemudian disusuli dengan huraian. Sesuai dengan peraturan dan kehendaknya. Okey? Contoh jawapan ataupun isi yang kedua, kita hendaklah merancang strategi dengan baik dalam setiap tindakan agar mendapat kejayaan. Jadi, format ataupun bentuk jawapan untuk pengajaran ayat dan hadis perlu ada 3 elemen ini. Mesti dalam bentuk ada pendahuluannya, iaitu kita hendaklah. Ustazah sarankan murid-murid menggunakan kita hendaklah ataupun kita mestilah. Kalau kita haruslah, dia melibatkan hukum. Ya? Kalau kita kata kita wajiblah, contoh, kita haruslah menunaikan solat. Aiman rasa sesuai tak? Kita haruslah menunaikan solat. Sebab solat wajib. Ya, sebab solat tu wajib. Ya? Jadi kita tak sesuai menggunakan kita haruslah. Untuk selamat, kita gunakanlah frasa kita hendaklah. Kita hendaklah, kemudian lihat konteks ayat ataupun lihat soalannya. Baiklah, apa kata kita lihat pula hadis. Ya? Contoh hadis di sini, sekiranya murid tidak memahami matan hadis dalam bahasa Arab, perhatikan bentuk soalan ataupun keterangan soalan. Hadis di atas menjelaskan tentang golongan yang akan mendapat naungan Allah. Jadi kita ingat dah, kita dah study 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Senaraikan 2 golongan yang mendapat naungan Allah selain. Okey, perhatikan dia ada pengkhususan. Ya? Soalan memerlukan 2 golongan yang mendapat naungan Allah. Tapi selain pemuda yang taat beribadat. Gunakan pen ataupun pensel untuk highlightkan ataupun untuk fokuskan supaya murid-murid tidak terkeliru dengan kehendak soalan. Soalan kedua, terangkan 2 cara agar kita menjadi orang yang taat beribadah. Manakala soalan ketiga ialah terangkan 2 pengajaran hadis di atas. Jom sama-sama kita lihat contoh jawapannya. 2 golongan yang mendapat naungan Allah, ingat kita tolak yang pemuda, yang rajin beribadat tadi. Jadi kita letak pemimpin yang adil, individu yang mencintai masjid, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Ini markah penuh. 2 cara, ingat tadi ya, kehendak ataupun kata tugasnya ialah terangkan. Ya? Terangkan. Jadi
Pastikan jawapan kita ada I campur H. Ingat lagi tak I apa tadi? Isi dan huraian. Berdoa kepada Allah agar dikurniakan istiqamah dalam ibadah. Melawan hawa nafsu agar sabar menunaikan ibadat kepada Allah. Biru, Ya, isi dan biru hijau. biru huraian. isi, ya. Hijau tu huraian diikat dengan kata penghubung. 4 markah. 4 markah. Baik, Ustazah. Ini dianggap 1 markah. Ini 1 markah sebab dia nak 2 kan? Ini 1 markah. Ini 1 markah. Jadi murid akan dapat 4/4. Itu cara pemarkahan dia. Okey. Jadi Ustazah yakin murid-murid telah memahami cara untuk menjawab pengajaran. Cuba kita tengok 2 pengajaran hadis tadi. Okey. Ingat lagi tak pengajaran tadi? Aiman ingat lagi tak? Abang Aiman ingat lagi tak? PIH. Ya, P untuk pendahuluan. I untuk isi, H untuk huraian. Pendahuluan mestilah mulakan dengan kita hendaklah. Kemudian kita fokus kepada hadis tadi sebab hadis tadi berhubung dengan pemimpin yang adil, orang yang suka beribadat, orang yang mencintai masjid. Jadi kita ambil isi-isi tadi. Kita hendaklah menjadi pemimpin yang adil agar masyarakat maju. Pemimpin adil 1, ini 1 markah. Kita hendaklah istiqamah dalam ibadat kepada Allah agar mendapat naungan Allah di hari akhirat. Dia nak 2, pelajar ni dia rajin, dia jawab 3. Kalau kita yakin, cukuplah 2. Tapi kalau kita tak yakin dengan jawapan kita, kita boleh tambah lagi. Okey, kita dapat 4/4 markah di sini. Okey, maknanya mudah dia nak dapat markah Ustazah kan? Ya, sebenarnya. Dengan syarat tahu teknik. Untuk tahu teknik, murid-murid kena saksikan Sukses SPM 2021 di Didik TV. Okey. Bersama Aiman dan juga Ustazah. Okey? Baik Ustazah, saya ada satu soalan. Ya, silakan. Ustazah, bagi murid-murid yang mungkin ada lemah sikitlah dalam bahasa Arab ni Ustazah kan, ada tak panduan-panduan yang boleh Ustazah berikan supaya mereka ni ialah mudah untuk menjawab soalan-soalan seperti ini? Okey. Kalau yang tadi yang pertama tadi Ustazah minta mereka sediakan jadual, ya. Tuliskan kalimah bahasa Arabnya. Yang kedua, kadang-kadang dalam bahasa Arab ni bahasa kita juga ada yang sama dengan bahasa kita. Okey, contoh ya, Aiman tadi tu asyirku billah. Dia tak jauh dengan bahasa Melayu. Kita pun cakap syirik, ya. Ada perkataan masjid. Jadi perkataan-perkataan yang sama yang kita gunakan juga dalam bahasa Arab. Murid-murid perlu beri perhatian, ya. Hadis yang murid-murid perlu jawab dalam SPM 2021 tak banyak. Aiman ada 4. 2 soalan tingkatan 4, 2 hadis tingkatan 4 dan 2 hadis tingkatan 5. Ustazah yakin calon-calon SPM 2021 boleh bersedia dengan baik untuk tajuk-tajuk hadis dan Al-Quran. Didik TV KPM